Baik, bila sebut tentang Socrates, Plato dan Aristotle ni zaman bila ni? Ni zaman tamadun apa ni? Tamadun Rom ke tamadun Yunani? Tamadun Yunani. Baik. Tamadun Yunani, bila kita belajar kena faham. Ada Yunani kuno. Ada Yunani purba. Agak-agak kuno dengan purba ni, hak mana lagi awal? Kuno awal ke purba awal? Kuno ni 1600 hingga 1100 sebelum Masihi. Hak ni 800 hingga 500 sebelum Masihi. Okey. Agak-agak tiga orang ni duduk Yunani kuno ke Yunani purba? Yunani kuno ke Yunani purba? Kalau kata tiga orang ni duduk Yunani kuno, masuk tak dengan ni? Tak masuk terus tak? Takkan umur mereka beribu-ribu nak jumpa orang nak 300 mesti duduk bawah ni. Okey. Baik. Yunani kuno, Yunani purba adalah tempat yang sama. Cuma ramai orang tak faham hak sebenar. Yunani kuno asal adalah bangsa-bangsa Mykenaya. Ni bangsa awal yang menghuni tamadun Yunani kuno. Dulu Mykenaya ada seorang raja nama Agamemnon. Raja Agamemnon ada seorang adik lelaki nama Menelaus. Okey. Dulu di samping Mykenaya ada kerajaan bawah Mykenaya dipanggil Sparta. Di Sparta ni ada seorang perempuan cantik nama Helen. Jadi di kemudian hari Menelaus adik kepada raja Mykenaya kahwin dengan Helen. Okey. Automatik Helen jadi adik ipar Raja Agamemnon. Satu hari ada seorang daripada satu kerajaan nama dia Putra Paris. Putra Paris ni jumpa dengan Helen di satu kawasan. Oh, tengok tu jatuh cinta pandang pertama. Lalu mereka berkomplot. Helen nak mengkhianati Menelaus. Jadi Paris ni ajak Helen balik kepada kerajaan dia. Kerajaan tu ialah kerajaan Troy. Pernah tengok cerita Troy? Dulu memang mati-mati saya ingat Troy ni epik. Tapi hari ini memang ada bukti hujah dan kukuh kerajaan Troy benar-benar wujud. Dulu kita baca puisi Homer. Homer ni penulis Yunani hak 700 sebelum Masihi. Antara dua karya dia hebat, Iliad dengan Odyssey. Okey. Iliad dengan Odyssey. Dalam puisi Iliad ni lah ada cerita tentang Troy. Jadi kita ingat dia tu epik. Jadi sebenarnya kerajaan Troy wujud. Jadi bila Helen ni dilarikan oleh Paris daripada kerajaan Troy, Agamemnon marahlah adik ipar dia ni. Jadi berlakulah peperangan antara Mykenaya dengan Troy. Dan perang ni dinamakan Perang Trojan. Nah, ni Perang Trojan dalam sejarah ni. Dalam Perang Trojan, Mykenaya ni buat helah. Depa buat macam ni. Depa bawa kuda kayu. Kuda ni buat daripada kayu. Kuda kayu ni besar lah. Dan bawah ni ada tayar. 2-3 biji kuda kayu hak besar, ada tayar. Jadi depa duk tarik. Geng-geng Mykenaya masuk dalam medan perang, tarik kuda kayu. Bila Troy berdepan dengan Troy, mereka pura-pura kalah. Duk tarik-tarik tu, ting. Oi, lari-lari. Tinggalkan. Jadi geng Mykenaya tinggal. Jadi bergembiralah geng Troy. Sebab Mykenaya kalah bagi depa. Lalu depa pun tariklah kuda ni buat masuk dalam kota Troy. Rupa-rupanya dalam kuda kayu besar tu penuh tentera Mykenaya. Dalam kuda-kuda tu ada tentera dah. Bila masuk dalam kota, mereka pecahkan kuda kayu tu, serang Troy. Akhirnya Troy kalah.
Bila Troy kalah, persoalan dia, Homer sebut dalam Iliad ni bukan semata-mata Troy dua. Bahkan Richard McLaren, tak ada kena-mengena dengan Honda McLaren, 1822 dia buat satu kajian di sebuah tempat nama Dardanelle. Dardanelle ni dia ada satu terusan kecil antara Laut Hitam dengan Laut Aegean. Di situlah dijumpai tapak kota Troy. Rupanya Troy ni ada 7 kerajaan. Maksudnya ada Troy 1, Troy 2 sampai kerajaan Troy yang ke-7. Jadi bagi pendapat Richard McLaren, Homer sebut tentang Iliad ni Troy yang kedua. Mari seorang lagi pula kata Troy yang terakhir, Troy yang ke-7. Kerajaan Troy sebelum ni hancur bukan sebab perang, tapi sebab gempa bumi. Dulu dia ada satu kota, mari gempa bumi, runtuh. Bina balik Troy kedua atas runtuhan tu. Mari gempa bumi, runtuh. Bina 3 sampai nombor 7, semua gempa bumi. Dan ada kata 9 Troy pun ada. Okey, nak bawa ni. Lama kelamaan, orang Makedonia ni mula mengasingkan diri. Mereka menuju ke utara. Bila mereka pergi ke utara, lompangan yang tinggal tadi diisi oleh kaum baru yang dinamakan Dorian. Dorian ni lah asal usul bagi geng-geng hak baru ni, Yunani Purba. Yang jadi isu sekarang antara ini dengan ini. Makedonia pergi ke utara. Sekarang ni siapa nenek moyang bangsa Etruskan? Sama ada Makedonia yang berhijrah ataupun geng Lydia yang berhijrah. Belajar tentang sejarah, kita akan temu satu bangsa Etruskan. Bangsa Etruskan ialah nenek moyang bangsa Rom, Itali. Jadi perbahasan ni tak berkesudahan antara Makedonia yang berhijrah ataupun Lydia hak kalah tadi. Jadi saya lebih saya lebih suka Makedonia lah, nenek moyang bangsa Etruskan, Rom, Itali. Why? Sebabnya Yunani memang cukup terkenal dengan satu benda, dan hari ini sinonim dengan Rom, Itali. Apa dia? Kepercayaan kepada dewa yang banyak. Kita tahu orang Yunani macam dewa tak? Dewa Zeus, dewa Apollo, dewa Saturn, dewa Jupiter, dewa Hades, dewa Hedon, dewa macam-macam dewa. Jadi hari ini pun dalam Vatikan di Rom, Itali tu ada patung ke tak ada patung? Why kiblat Rom barat, kiblat dia Vatikan, ada patung. Why Rom Timur, Konstantinopel yang lebih dominan dengan Kristian Ortodok tak ada patung? Kristian Ortodok tak ada patung. Mereka hanya percaya Yesus tu anak Tuhan je, tak ada patung-patung. Hak ada patung-patung apa? Rom berkiblatkan barat, Vatikan banyak patung. Jadi sinonimnya dengan Yunani, saya duk lebih kepada Makedonia adalah nenek moyang bangsa Etruskan berbanding Lydia. Sebab Lydia mari ikut mana? Lydia ni kawasan Turki ni. Hak betulnya hari ni Lydia ni duduk dalam Turki, Media ni duduk dalam Iran, Neo Babylon duduk dalam Iraq. Ni kalau betul hari ni agak-agak apa mana? Okey, baik. Itu saya bukan nak kata hak ni paling fit dah, terbuka lagi. Okey, sekarang kita dah nampak dah. Kita nak pergi balik pada ni. Jadi bermula umur 20 dia start memperluaskan kekuasaan dan empire Makedonia. Jadi seolah-olah mudah kata bermula daripada Yunani sampai kepada kerajaan Parsi. Luas. Dan dia tak pernah kalah.
Sampailah terakhir dia mati dalam peperangan. Tapi kalau Cyrus, dia sempat balik ke Parsi. Sebab dia berakhir 532. Habis dah perang dia 532. Masih lagi bersisa 2 tahun sebab dia 530. Dia dan balik ke Parsi, meneruskan sisa-sisa terakhir. Tapi kawan ni mati dalam perang. Jadi Zulkarnain dulu mati dalam perang ke mati biasa? Tak ada cerita ustaz mati dia tak. Lepas tu kalau kita tengok di sini, okey. Antara dua ni sama-sama hebat tak? Agak-agak Cyrus lebih ke Alexander lebih, nak kata Zulkarnain? Tengok dua individu ni. Okey, satu perbandingan